Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton sekalian, hari ini kita nak bicarakan topik berkaitan dengan kepentingan menepati timbangan dan sukatan. Di dalam agama kita Islam, Allah Subhanahu Wa Taala amat mementingkan perkara ini. Berulang kali dalam Al-Quran, Allah Taala berpesan supaya kita hamba-hambanya menepati timbangan dan sukatan. Dalam surah Al-Mutaffifin sebagai contoh, surah yang popular di dalam menceritakan tentang kepentingan menepati sukatan dan timbangan. Firman Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang mengurangkan timbangan. Alladzina idza iktalu 'ala an-nas yastawfun. Mereka yang apabila menjadi pembeli, yakni orang timbang kepada mereka, orang lain timbang kepada mereka, yakni penjual timbang kepada mereka, mereka nak supaya penimbang itu berlaku tepat. Tetapi sebaliknya mereka bila jadi penjual, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila mereka menjadi penjual, mereka menimbang untuk orang lain, maka mereka menguranginya. Apabila mereka menimbang atau menyukat untuk orang lain, mereka menguranginya. Allah Ta'ala memaki orang-orang ini dengan memanggil mereka, celakalah mereka. Sebagian tafsir menyatakan wailun itu neraka wail bagi mereka yang melakukan sedemikian. Yang kedua, dalam surah yang lain pula, Allah Ta'ala menceritakan tentang perkara ini. Dalam surah Hud, kisah umat Nabi Shu'aib, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Hud ayat 84, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adhaba yaumin muhit. Yang memberi maksud, wahai kaumku, sembahlah Allah, jangan sembah selain daripada Allah. Yang kedua, seruan Nabi Shu'aib dalam ayat ini, Allah Ta'ala menyatakan, jangan kamu mengurangi sukatan dan timbangan. Itu perintah atau ajaran Nabi Shu'aib. Kerana penduduk ataupun penduduk Madian ataupun umat Nabi Shu'aib ini, jenayah mereka yang besar, syirikkan Allah. Dan yang kedua, jenayah mereka ialah hablum minan nas, iaitu dalam hubungan mereka sesama mereka, sama manusia, mereka suka menipu, mengecoh di dalam jual beli, di dalam menimbang, di dalam menyukat sesuatu. Itu di dalam surah Nabi Shu'aib, umat Nabi Shu'aib dalam surah Hud. Dan dalam ayat 85, Allah Ta'ala berfirman, seruan Nabi Shu'aib, wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasu an-nas ashya'ahum wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Wahai kaumku, sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan secara adil, bil qist wa la tabkhasu an-nas ashya'ahum, dan janganlah kamu mengurangi hak-hak manusia terhadap barang-barang mereka yang sepatutnya mereka dapat. Wala ta'saw fil ardi mufsidin, kalau tidak kamu, dan janganlah kamu melakukan kejahatan, kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya melakukan kerosakan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ini bermakna dalangan daripada Nabi Shu'aib. Allah rakamkan kepada kita, dalam umat Muhammad juga berlaku perkara ini. Jenayah di dalam menipu timbangan, menipu sukatan demi untuk keuntungan yang sementara, berlaku juga di kalangan umat Muhammad. Maka itu dirakamkan dalam surah Hud, menceritakan kepada kita larangan itu, dan berterusan larangan itu diteruskan juga
kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan perempuan yang rahmati Allah sekalian, dalam surah yang lain pula, surah Al-An'am pula, dalam wasiat surah Al-An'am, wasiat surah Al-An'am ini tuan-tuan dan perempuan sekalian bermula daripada 151 hingga ayat 153. Dan ayat tentang wasiat daripada Allah supaya kita melakukan timbangan yang tepat, melakukan sukatan yang tepat, terdapat di dalam ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa awful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan tepatilah wasiat Allah kepada hamba-hambanya, tepatilah timbangan, tepatilah sukatan dengan cara yang adil, bil qist. Sesungguhnya kami tidak membebankan seseorang individu itu melainkan dengan kemampuannya. Yakni dalam ayat ini maksudnya para guru kami, guru tafsir menyatakan, artinya Allah SWT tidak akan bebankan kalau sekiranya kekurangan itu berlaku bukan kerana kecuaian kita, bukan kerana sengajaan kita. Kerana yang tahu dengan tepat 1 kilo tepat itu hanya Allah. Cuma kita berusaha untuk mencari alat-alat timbang yang tepat, itu usaha kita. Maka usaha kita itu kalau sekiranya dah usaha berlaku juga kekurangan, maka Allah tidak akan menulis dosa kepada kita kerana kita dah berusaha untuk menjadi orang yang jujur. Tapi oleh kerana yang maha tahu, yang maha tepat ialah Allah, maka kalau kekurangan sedikit sebanyak itu berlaku setelah kita berusaha untuk menepatinya, maka ia tidak akan dibebankan dengan dosa. Itu dalam surah Al-An'am. Yang dalam surah Al-Isra pula ada lagi, surah Al-Isra. Allah Ta'ala berfirman, ayat 35, wa awful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah Ta'ala berfirman, dan tepatilah sukatan apabila kamu menyukat, dan timbanglah dengan menggunakan alat timbang yang tepat. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, qistasil mustaqim, menggunakan alat-alat penimbang yang mustaqim, yang lurus, yang tepat, yang tidak menimbulkan keraguan dan penipuan. Allah perintahkan. Maka di zaman moden ini banyaklah alat-alat penimbang yang moden, digital dan sebagainya. Maka selagi mana alat-alat itu boleh menyumbang kepada ketepatan timbangan, maka kita akan mendapat pahala daripada Allah di atas kesungguhan kita membuat ciptaan alat-alat timbang, di dalam kita mewujudkan badan-badan untuk menyukat ataupun mengeluarkan alat-alat penimbang yang tepat. Itu juga termasuk di dalam jihad dan menyahut seruan Allah SWT. Kerana perkara ini bukan perkara yang kecil, ianya perkara yang besar, perkara yang sangat-sangat ditekankan di dalam Al-Quran. Maka tadi daripada Al-Quran banyak surah yang telah kita dapat tentang perkara sukatan dan timbangan ini. Bukan perkara main-main, bukan perkara yang kecil, yang perkara yang besar, perkara yang boleh menyebabkan kita gagal mencapai rahmat Allah, dan dengan dia juga perkara ini juga, yang sukatan dan timbangan ini juga boleh mencapai keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.